Selamat sejahtera semua. Saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat berkenalan. Saya adalah Dr. Wee. Saya adalah pensyarah kanan daripada Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya adalah pakar berhenti merokok. Pada hari ini saya rasa bersyukur kerana mempunyai sedikit masa dan peluang untuk membuat sedikit perkongsian dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai dengan proses berhenti merokok dan juga bagi mengurangkan jangkitan COVID-19. Adakah tuan-tuan seorang perokok? Jika ya, video ini dibawa khas untuk tuan-tuan dalam membantu tuan untuk berhenti merokok. Di sebalik COVID-19 ini, mungkin kita mempunyai hikmah untuk mengambil peluang untuk berhenti merokok kerana merokok, kita semua umum tahu bahawa merokok boleh menjejaskan kesihatan kita. Dan juga mungkin kita boleh mengambil peluang dengan kawalan pergerakan sekarang, maka kadar kejayaan untuk berhenti merokok akan menjadi lebih tinggi kerana kita berada di rumah dan bukan di pejabat. Umum juga mengetahui bahawa rokok elektronik juga adalah membahaya kepada kesihatan saluran pernafasan kita. Maka adalah baik jika anda yang menggunakan rokok elektronik juga mengambil peluang ini untuk berhenti. Daripada data yang terkini wabak yang melanda Wuhan di China, WHO melalui Framework Tobacco FCTC mendapati bahawa mereka yang merokok mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Daripada penelitian data juga didapati bahawa mereka yang merokok mempunyai kebarangkalian risiko sebanyak 14 kali mungkin menjadi lebih teruk berbanding dengan mereka yang tidak merokok, dan juga dengan keterukan itu mungkin membawa kepada risiko kematian berbanding dengan mereka yang tidak merokok. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia tahu bahawa merokok adalah satu proses di antara tangan dan juga mulut. Bila jari kita memegang rokok, mungkin jari kita akan tercemar dengan virus dan mungkin virus dapat dipindahkan ke mulut, dan ini meningkatkan risiko kita untuk mendapat jangkitan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mungkin banyak faedah yang mungkin kita akan peroleh jika kita berhenti merokok sekarang. Yang pertama-tamanya, kesihatan kita akan menjadi lebih baik, itu semestinya. Yang kedua, kesihatan keluarga juga akan menjadi lebih baik dan ceria kerana mereka tidak lagi terdedah kepada asap rokok basi, iaitu second hand smoker ataupun third hand smoker. Yang ketiga, bila tuan-tuan dapat berhenti merokok, wang dapat dijimatkan. Dan semua tahu dalam keadaan kegawatan sekarang adalah baik sekiranya kos perbelanjaan dapat kita kurangkan melalui pemberhentian berhenti merokok. Dan yang keempat, yang paling juga penting adalah nilai-nilai murni dapat kita terapkan kepada anak-anak kerana masa PKP sekarang, kita mempunyai banyak masa terluang bersama anak-anak. Adalah baik sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat terapkan nilai yang positif kepada anak-anak agar mereka besar nanti tidak menjadi seorang perokok. Tuan-tuan dan puan-puan tahu bila sudah mula merokok amat sukar untuk kita berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa saya amat mengalu-ngalukan bahawa masa PKP ini adalah satu masa yang sesuai dan satu masa yang mana halangan-halangan kepada proses berhenti merokok akan secara tidak langsung menjadi kurang. Yang pertamanya,
Rata-rata perokok menghadapi banyak kegagalan untuk berhenti merokok kerana mereka dikelilingi oleh rakan-rakan sepejabat yang merokok. Jadi bila semasa PKP ini, ramai daripada kita bekerja dari rumah. Jadi kita secara tidak langsung kita tidak mempunyai hubungan yang rapat dan tidak bersemuka dengan rakan perokok sepejabat. Jadi ini adalah satu halangan yang saya fikir yang secara tidak langsung menjadi satu faktor pelindung dan faktor penggalak kepada anda semua untuk berhenti merokok. Yang kedua, stres di tempat kerja selalu dikatakan sebagai satu faktor mengapa ramai daripada kalangan perokok menyebabkan mereka gagal untuk berhenti merokok. Jadi bila bekerja di rumah, saya harap tekanan tempat kerja automatically menjadi semakin kurang dan ini adalah salah satu faktor penggalak untuk anda semua berhenti merokok. Dan juga salah satu faktor di mana yang saya rasa salah satu faktor penggerak yang amat kuat, anda dikelilingi oleh ahli keluarga yang boleh memberi motivasi dan juga inspirasi kepada anda untuk berhenti merokok. Buatlah sesuatu yang boleh menggembirakan mereka dan juga boleh menjanjikan satu tahap kesihatan yang baik untuk anda dan juga untuk keluarga. Dan juga sebelum saya bergerak ke hadapan bercakap tentang bagaimana anda boleh menangani gejala-gejala tarikan iaitu withdrawal symptoms semasa anda berhenti merokok, baik saya nyatakan sini tip-tip bagaimana anda boleh berhenti merokok semasa di rumah. Yang pertamanya, niat anda mesti kuat. Motivasi anda untuk berhenti merokok mesti kuat. Niat dan motivasi untuk berhenti merokok ini perlu dikongsi, dimaklumkan kepada isteri, anak-anak ataupun ahli keluarga lain ataupun kawan rapat agar mereka boleh menjadi memberi motivasi. Sebab memang salah satu faktor yang boleh menjanjikan kejayaan untuk berhenti merokok adalah faktor motivasi perokok itu sendiri. Jadi semasa berada di rumah, ahli keluarga mesti memberikan sokongan yang kuat kepada anda untuk berhenti merokok. Jadikanlah semasa berada di rumah, semasa PKP ini sebagai satu masa yang membawa hikmah kepada tuan-tuan agar dapat berhenti merokok dengan jayanya. Salah satu faktor yang kedua kenapa berhenti merokok semasa ini adalah mudah kerana kita memang tidak digalakkan keluar dari rumah. Kalau anda ingin mendapatkan rokok, anda kena keluar untuk membeli rokok. Sekarang kita tidak dibenarkan keluar sewenang-wenangnya. Jadi supply ataupun rokok yang patut dibeli sudah tiada. Makna putus hubungan anda dengan rokok. Ini adalah satu faktor yang penting. Jadi jadikanlah masa PKP ini adalah masa untuk memberi perangsang kepada anda untuk berhenti merokok. Dan juga jauhilah bahan-bahan atau peralatan yang boleh mengingatkan anda tentang rokok, iaitu buang terus bekas habuk rokok. Kalau yang vaping tu, buang terus cecair vape, peranti vape dan semua yang berkaitan dengan merokok, jauhilah daripada peralatan tersebut. Dan juga bila kita menjalani PKP ini, kebanyakan daripada kita diberi peluang untuk bekerja dari rumah. Jadi daripada semua tahu bahawa stres di tempat kerja adalah salah satu faktor mengapa berhenti merokok itu boleh membawa kegagalan. Jadi sekarang bila kita dah bekerja di rumah, stres di tempat kerja sudah semakin automatically menjadi kurang. Jadi ia adalah satu faktor penggalak dan pemudah kepada proses anda untuk berhenti merokok. Jadi sekiranya anda mempunyai ahli keluarga yang juga merokok di dalam rumah, berhentilah secara berkumpulan.
kalau kita mempunyai kita berdua ataupun bertiga berhenti bersama-sama, kita boleh saling menggalak, saling memberi motivasi untuk kita berhenti dengan jayanya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya sudah jelas bahawa ini adalah satu masa yang sesuai untuk kita berhenti merokok, maka saya dengan rasa yang bersyukur dan bersemangat untuk memberikan tips-tips bagaimana anda boleh melakukannya sekarang semasa PKP ini. Tip yang pertama, maklumkan kepada isteri tersayang, anak-anak tersayang dan juga ahli keluarga lain bahawa hari ini adalah hari untuk anda berhenti merokok, agar ahli keluarga memberi motivasi dan inspirasi. Bila kita merasa bahawa kita lemah, mereka akan memberi dorongan dan bertindak sesuatu untuk membangunkan, meningkatkan motivasi anda untuk berhenti merokok. Yang kedua, jadikanlah dalam rumah dan luar rumah adalah kawasan larangan merokok. Bila kawasan luar rumah juga dijadikan kawasan larangan merokok, maka anda tak ada tempat dah nak merokok sebab anda tidak dibenarkan keluar dari rumah untuk melepak dan merokok. Dan juga saya ingin membantu anda bahawa jika anda ingin berhenti merokok sekarang, ada dua cara untuk berhenti merokok. Satu, itu serta-merta. It means that cold turkey. Bermakna saat sekarang juga anda perlu berhenti, buangkan semua rokok yang ada, berhenti secara serta-merta dan tidak merokok lagi. Tetapi bukan semua perokok boleh melakukan pemberhentian merokok secara cold turkey. Salah satu cara yang kedua adalah berhenti secara beransur-ansur. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan boleh menetapkan tarikh berhenti merokok. Tarikh berhenti merokok ini mengikut pakar tidak boleh melebihi 2 minggu ke hadapan. Bermakna bermula pada hari ini, jika anda ingin berhenti merokok dan contohnya kalau anda menghisap rokok 10 batang satu hari, bermakna kepada tarikh berhenti merokok mungkin 1 minggu yang akan datang, daripada hari ini anda sudah cuba untuk mengurangkan jumlah rokok yang anda hisap. Bermakna mungkin hari ini anda nak kurangkan 2 batang, besok 2 batang, dan selama hari ketiga 2 batang, bermakna sampai hari kelima, bermakna anda bersih daripada rokok. Itu adalah hari kelima, adalah hari tarikh anda berhenti merokok, anda bersih daripada berokok. Anda pilihlah cara yang terbaik untuk anda mengamalkan, memilih cara berhenti merokok yang sesuai untuk diri anda. Dalam proses anda berhenti merokok ini, kebanyakan daripada tuan-tuan dan puan-puan akan mengalami gejala tarikan, iaitu withdrawal symptom. Anda mesti faham bahawa semua mereka yang berjaya berhenti merokok telah melalui gejala tarikan tersebut. Setengah daripada kita menghadapi gejala ketarikan tersebut secara tidak sukar, tetapi setengah daripada kita menghadapinya lebih teruk daripada yang lain. Tetapi anda semua perlu ingat bahawa gejala tarikan tersebut tidak selama-lamanya berada dengan anda. Dia hanyalah sementara sahaja. Setengah daripada kita mungkin mengalami 1 minggu, 2 minggu ataupun 4 minggu. Setengah tu mungkin mengalami selama 8 minggu. Jadi adalah bergantung kepada semangat, bagaimana kuatnya semangat anda. Jika anda mempunyai semangat yang kuat, maka gejala tarikan itu menjadi semakin kurang dan semakin senang untuk anda lalui. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah gejala tarikan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan lalui? Yang pertamanya adalah rasa gian. Kenapa rasa gian boleh berlaku? Sebab nikotin di dalam otak kita semakin berkurangan bila kita berhenti merokok. Ini akan menyebabkan kita rasa gian dan kita perlu hisap rokok. Yang kedua, mungkin kita akan merasa gelisah atau emosi kita mungkin terganggu ataupun kita rasa cepat marah.
Sebab itulah kita perlu maklumkan kepada orang tersayang bahawa bila kita berhenti merokok, kita akan mengalami emosi yang tak menentu, tetapi emosi ini tidak akan tahan lama dengan kita jika kita kekal untuk melawan emosi tersebut. Dan juga salah satu daripada gejala yang mungkin kita akan hadapi adalah mungkin kita rasa kebas-kebas di tangan kita. Ini kerana nikotin dalam saluran darah dah semakin berkurangan, karbon monoksida, udara basi, udara racun sudah berkurangan, dan penambahan daripada oksigen di dalam badan kita. Dan juga mungkin mulut kita rasa payau ataupun luka-luka kerana kekurangan nikotin ataupun bakteria di dalam mulut kita. Ataupun mungkin anda semua dapat batuk. Batuk adalah reaksi kepada pembuangan kahat-kahat yang selama ini terpendam disebabkan oleh tabiat merokok anda. Ataupun setengah daripada kita mungkin mendapat sembelit, sebab tembakau boleh memberi kesan laksatif. Jadi kalau mendapat sembelit tu, kita banyakkan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran agar kita tidak menghadapi sembelit yang berpanjangan. Mungkin setengah daripada kita suka tidur. Ini adalah sementara tuan-tuan dan puan-puan, ataupun sebahagian daripada kita mungkin mendapat selera makan yang bertambah baik. Jadi selalu prihatin, makan jumlah yang berpatutan, dan juga ingat kita mempunyai masa di rumah, jalanilah senaman agar kita tidak membenarkan diri kita mendapat berat badan yang berlebihan. Jadi daripada gian yang kita tarikan gejala yang kita hadapi ini, saya secara positifnya ingin memberi tips kepada anda bahawa perkara-perkara yang saya jelaskan tadi, gejala tarikan tu adalah tidak berpanjangan. Ia adalah hanya sementara. Jadi tips yang akan saya bagikan bagaimana untuk mengatasi dan melawan gejala tarikan tersebut adalah melalui tips 12M. M yang pertama adalah bila kita rasa gian nak merokok, kita lengahkan masa. Bermakna kita tak mengikut hati. Kalau kita mengikut hati, badan binasa. Bermakna kita akan cari rokok dan hisap. Bermakna kita punya niat untuk berhenti tu dah gagal. Jadi kalau kita lengahkan, kita akan delay menghisap rokok, sebab kajian menunjukkan bahawa rasa gian nak merokok tu tak tahan lama. Kalau kita lengahkan, kita jarakkan kita menghisap rokok tersebut. M yang kedua adalah bila kita rasa nak merokok, kita tarik nafas panjang-panjang dan kita buat beberapa kali. Bila kita tarik nafas panjang-panjang, lepas tu kita tahan, kita hembuskan perlahan-lahan. Bermakna beberapa minit proses tu berjalan. Bermakna anda semua bila dah rasa more relax, bila dah tarik nafas panjang, rasa gian nak merokok pun terus akan hilang. M yang ketiga adalah minum air. Bila kita minum air, mungkin anda suka minum air suam, rasa air masuk ke dalam tubuh badan kita, minum secara perlahan-lahan. Selepas kita minum air, rasa gian tu mungkin dah hilang. Jadi M yang keempat adalah kita cuba menyibukkan diri. Mungkin kita menyibukkan diri sebab kita boleh mengalihkan perhatian kita, pemikiran kita kepada rokok tersebut. So kita menyibukkan diri, mungkin kita pun boleh membantu isteri kita di dapur memasak, ataupun bersama anak-anak membantu anak-anak membuat kerja rumah, ataupun memberi lebih tumpuan kepada kerja di pejabat. Jadi bila kita menyibukkan diri, berada bersama keluarga yang menyokong dan berada di dalam kawasan yang larangan merokok, berhenti merokok merupakan satu perkara yang mungkin menjadi lebih mudah. Dan juga M yang kelima adalah menjauhkan diri dari rokok. Bermakna bila kita dah tak beli rokok,
kita dah buang rokok, kita dah tak ada rokok untuk kita hisap, automatically kita dah melawan dan niat kita untuk merokok lagi sebab kita dah tak ada rokok. Sebab anda semua dah tak keluar membeli rokok. Itu adalah satu faktor yang membuat anda menjadi lebih gagah, kuat dan menang untuk melawan rokok yang selama ni yang selalu membawa kegagalan kepada anda. M yang ketujuh adalah mengunyah sesuatu. Anda semua tahu bahawa amalan merokok ini adalah amalan tangan dan juga mulut. Bila kita rasa gian nak merokok, kita mengunyah sesuatu yang mungkin sihat, iaitu buah-buahan. Jadi kita dah tak boleh merokok sebab mulut kita sibuk dengan mengunyah sesuatu. M yang ke-8 adalah membasuh tangan. Bila kita pergi membasuh tangan, kita membuat sesuatu, tangan kita basah, kita biarkan dia kering. Jadi tangan yang basah biasanya tidak akan memegang rokok. Jadi ia adalah satu aktiviti yang boleh membuat kita tidak menghisap rokok. M yang ke-8 ataupun ke-9 adalah bila kita rasa kita ingin merokok, kita mandi. Bila proses kita mandi, berapa minit? Setengah daripada kita mungkin nak mandi lebih lama. 5 minit. 5 minit masa kita keluar daripada bilik mandi, semestinya rasa gian nak merokok tu dah hilang. Ya. Dan juga M yang ke-10 adalah kita buat regangan otot. Bila kita rasa nak merokok, buat regangan regangan otot. Regangan otot ini mungkin boleh buat 5 minit, 10 minit. Memang pakar menyatakan bahawa rasa gian tak tahan lama. Paling lama mungkin 5 minit. Kalau kita layan, makin lama. Kalau kita tak layan buat regangan, maka rasa gian tu akan hilang. M yang ke-11 adalah menenangkan fikiran. Setengah orang buat meditasi, setengah orang buat pemikiran tenang, bagi tahu diri sendiri bahawa merokok adalah sesuatu yang tidak sihat. Jadi kita tenangkan fikiran kita, mungkin boleh melayari peristiwa-peristiwa yang menggembirakan ataupun membuat meditasi. M yang terakhir adalah memohon doa agar kita diberi kegagahan. Tuhan berkati niat kita yang murni ini sempena dengan COVID-19, mungkin memberi hikmah kepada kita semua untuk menghindarkan amalan yang tidak sihat, mengambilkan amalan yang positif, iaitu tidak merokok demi kesihatan diri sendiri dan juga keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya apa yang saya bagi tips ini, tuan-tuan dan puan-puan masih tidak yakin, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke kedai farmasi yang terdekat untuk mendapat bantuan alat bantuan merokok, iaitu ubat gantian nikotin, dipanggil NRT, nicotine replacement therapy, ataupun ubat makan dipanggil Champik ataupun Varenicline. Pergilah di kedai farmasi yang bertauliah yang sudah mengikuti latihan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan melalui M-Quick. Dan juga dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan semasa berada di rumah, layarilah web jomquick.moh.gov ataupun layari portal myhealth.gov.my untuk mendapat maklumat lanjut tentang cara-cara berhenti merokok yang berkesan. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh menelefon telefon Quick Line Kementerian Kesihatan Malaysia di talian 03-8883-4400. Mereka akan memberi bantuan dan juga kaunseling melalui talian telefon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan lagi semangat untuk tuan-tuan dan puan-puan berhenti merokok.
Saya sebelum mengakhiri ceramah saya ataupun nasihat saya ingin menyuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang merokok yang beragama Islam. Ambillah peluang menjelang bulan puasa ini untuk anda bertindak berhenti merokok. Semoga dengan bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang baik ini, ia memberi lebih berkat, lebih lagi menjurus kepada motivasi untuk anda berhenti merokok dengan jayanya. Saya berharap segala perkongsian saya ini memberi manfaat dan semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama saya mendengar ceramah saya. Saya sudahi dengan kata-kata seruan kerajaan. Stay home, stay safe. Terima kasih semua.